Okey, jadi kemudian kita akan sambung kepada ujian non-parametrik yang seterusnya, iaitu ujian Kraskowali's. Okey, dalam bab 5 kita dah belajar berkaitan dengan ANOVA, iaitu untuk bandingkan 3 ataupun 4, lebih daripada 3 populasi lah. Kalau kurang daripada 3, iaitu untuk 2 ataupun 1 populasi, kita boleh gunakan taburan T ataupun taburan test. Taburan normal ataupun taburan T-test. Okey, dan kalau ingat balik, untuk ANOVA, okey, ada andaian yang awak kena tahu, iaitu sampel diambil daripada populasi terabur normal dan populasi mempunyai varians yang sama. Okey, katakan salah satu daripada andaian ni kita tak penuhi, maka kita perlu gunakan ujian tak berparameter Kraskowali's untuk membandingkan dengan syarat dia 3 atau lebih sampel. Kalau 2 sampel saja, awak tak boleh nak gunakan Kraskowali's. Kena tengok ujian non-parametrik lagi, apa lagi yang sesuai. Sekiranya 2 sampel. Kalau 1 sampel, apa dia? So, Kraskowali's hanya digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel sahaja. Dan andaiannya adalah melibatkan sekurang-kurangnya 3 sampel dan saiz sampel mestilah paling sikit 5. Makin banyak, makin bagus. Okey, yang ni untuk melakukan ujian Kraskowali's, ia melibatkan 3 langkah. Melibatkan 5 langkah. Okey, langkah yang pertama seperti biasa kena buat hipotesis. Sekarang kalau perhatikan hipotesis, null akan sentiasa sama je, tidak terdapat perbezaan dalam median. Manakala hipotesis alternatif terdapat perbezaan dalam median. So, apalah bergantung kepada kita punya kajian. Okey, langkah yang kedua, kena gunakan jadual nilai kritikal menggunakan jadual high kuasa 2. Ini adalah jadual high kuasa 2. Dah ada dalam Google Classroom. Awak boleh tengok yang C5. Okey, cumulative high square distribution. Yang page 497. Okey, jadi kalau tengok kat sini macam mana nak guna jadual high kuasa 2. Okey. Dia ada degree of freedom. Darjah kebebasan. Darjah kebebasan adalah K tolak 1. Iaitu katakan kita ada 4 sampel. Jadi K kita akan jadi 4 lah. So, K tolak 1 adalah, K tolak 1, 4 tolak 1, kita akan dapat K kita adalah 3. Okey. Dan alfa 0.05. Yang ni awak kena beri perhatian. Nilai yang diberikan kat sini ni adalah 1 tolak alfa. Jadi, alfa sekarang 0.05. Jadi, bila 1 tolak alfa, dia akan jadi 1 tolak 0.05, 0.95. So, 0.95 dan degree of freedom 3, nilai high square yang awak akan dapat adalah 7.81. Yang ni tabel lama ni, nota saya yang 2 tahun lepas saya guna jadual lain. Yang ni kita guna jadual lain pula. Okey. Jadi, hukum keputusan adalah tolak H0 jika nilai ujian, perhatikan kat sini nilainya juga adalah sentiasa lebih besar atau sama. 0.81. Okey, langkah yang ketiga, tentukan nilai ujian. Yang ni panjang sikit step dia. Nanti kita akan tengok secara lebih detail dalam contoh seterusnya. Okey, kemudian beri keputusan dan juga buat kesimpulan. Okey, tanpa berlengah masa, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, seorang penyelidik ingin mengkaji adakah median jangkitan sejenis penyakit menunjukkan data selama 4 bulan. Okey, pada alfa 0.05, adakah terdapat bukti yang mencukupi untuk menolak dakwaan bahawa median jangkitan di ketiga-tiga hospital adalah sama? Okey, jadi bila kita tulis, langkah yang pertama adalah hipotesis.
Okey, jadi kita boleh tulis hipotesis tidak terdapat perbezaan untuk null. Sebab sekarang kita nak uji adakah media jangkitan di kedua-dua hospital adalah sama. So, tidak terdapat perbezaan ni adalah sama. Jadi, sekarang kita punya dakwaan adalah pada hipotesis null. Manakala hipotesis alternatif, okey, terdapat perbezaan dalam median jangkitan demam denggi di ketiga-tiga hospital. Langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua, kita nak tentukan nilai kritikal. Okey, jadi sekarang N kita, degree of freedom disebabkan ada 3, so 3 tolak 1 sama dengan 2. 1 tolak alfa. 1 tolak alfa dia suruh uji pada 0.05. Jadi 0.95. Jadi kita tengok kepada jadual chi-square, kita akan dapat, chi-square tadi 2, 0.95, so kita dapat nilainya adalah 5.99. Jadi kita akan tolak H null jika nilai ujian lebih besar atau sama 5.99. Okey, langkah yang ketiga. Macam mana nak tentukan nilai ujian? Okey, nilai ujian. Pertama sekali kalau kita tengok susun data dalam tertib menaik. Okey, so kita buatlah susun data dalam tertib menaik. Kita ada semua data, so susun. Data yang paling kecil kalau perhatikan adalah 80. Kemudian 105. Kemudian 110. Okey, jadi kita susun data dalam tertib menaik akan dapat macam ni. Okey. Dan daripada data yang kita susun tadi, kita kena specify semula lah. Yang ni adalah jumlah jangkitan kan. Jumlah jangkitan. Hospital mana ni? Hospital mana? 80. 80 adalah hospital B. 105 hospital C. 110 juga hospital C. Okey, jadi kita masukkan semua hospital lah berdasarkan data yang kita dah susun tadi. Okey, kemudian kita berikan dia pangkat pula. Pangkat. Okey. So, pangkat ni disebabkan semua data adalah berbeza, jadi kita beri pangkat yang berbeza untuk semua data. Okey, jadi kita dah selesai langkah yang pertama ni lah. Kita dah susun data dalam tertib baik dan berikan pangkat. Okey, data kita dah susun. Di sini kita dah susun. Kemudian kita dah berikan pangkat. Baru settle langkah yang pertama. Langkah yang kedua, okey, kira jumlah pangkat bagi setiap kumpulan. Okey, jadi sekarang kita ada 3 kumpulan kan? A, B dan C. Okey, jadi kita kena kira lah pangkat untuk hospital A. Okey, perhatikan hospital A ada 178, 315, 557 dan 920. Tapi kita jangan tulis 178, 315, 557 ni. Kita sekarang nak kira pangkat. Jadi pilih yang pangkat. Pangkat untuk A adalah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat 39. Kemudian pangkat untuk yang B. Okey, jadi R2. 1 tambah 4 tambah 8 tambah 10. Jadi awak akan dapat 23. Dan pangkat untuk yang C. R3 adalah
2 tambah 3 tambah 5 tambah 6. So, awak akan dapat 16. Baru selesai langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kira menggunakan rumus. Okey, jadi saya dah letakkan rumus. Kita nak kira nilai hash ni. Jadi apa kita perlu buat adalah masukkan je lah hash. 12 bahagi N adalah jumlah semua data. So, jumlah semua data adalah N 12. K bilangan sampel 3. Jadi N besar kita 12. So, kita masukkan 12. 12 tambah 1. Okey. R1 kuasa 2 bahagikan dengan N1. Jadi, R1 kita yang kita kira tadi, 39 kuasa 2 bahagi, setiap data kita ada 4. Yang ni pun 4, 4. Jadi, bahagikan dengan 4. Tambah 23 kuasa 2 bahagi 4. Tambah, ni 16 kuasa 2 per 4. Nampak? Jadi, tolak, sempat tak ni? 3, N 12 tambah 1. Okay, so saya harap awak boleh tekan kalkulator dan dapat nilainya adalah 5.346. So, kita dapat nilai ujian kita sekarang adalah 5.346. So, macam mana cara nak buat keputusan? Okey, so kita dapat hash null, keputusan. Hash null sama dengan 5.346 adalah lebih besar atau lebih kecil daripada 5.99? Lebih kecil kan? So, keputusannya kita tolak. Terima. Terima hash null. Sebab kita dapat hash null 5.3 berapa tadi? 346. Okey, so keputusannya kita terima null. Kita tak tolak kan? Kalau lebih besar baru kita tolak. So, bila kita terima null, dakwaan kita juga adalah pada null. Jadi, apa dia kesimpulan yang awak boleh buat? Kesimpulan? Salin je balik ayat ni. Pada aras keertian 0.05, terdapat bukti yang mencukupi untuk menolak atau menerima. Soalan dia menolak dakwaan kan? Tapi sekarang dakwaan kita terima. So, kita boleh buat kesimpulan pada aras keertian 0.05 tiada bukti yang mencukupi untuk menolak dakwaan bahawa median jangkitan demam denggi. Salin je lah balik ayat ni. Kesimpulannya kita boleh tulis sebagai pada aras keertian 0.05 tiada bukti yang mencukupi untuk menolak dakwaan bahawa media jangkitan demam denggi di ketiga-tiga hospital adalah sama. Okey? Jadi, make sure awak selesaikan latihan 7.4 dalam nota. Ada 3 soalan. Selesaikan soalan 1, 2 dan 3. Okey, untuk yang ni, saya nak awak submit jawapan ke dalam Google Classroom. Dan untuk yang ni, saya akan bagi markah. Okey, terima kasih.